اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Salikin, muka surat 23, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan melihatkan ia ilmu yang memberi manfaat, dan melihatkan ia akan dikau, dan melihatkan dia, yakni ilmu yang memberi manfaat akan dikau, yakni yang memperlihatkan, ilmu yang memperlihatkan akan dikau atas tipu syaitan, atas tipu syaitan dan perdayanya, perdaya syaitan. Jadi hak nipis tu tak ada dan tu. Hak tebal ada dan perdayanya. Dan melihat ia ilmu yang memberi manfaat, yakni memperlihatkan ilmu yang memberi manfaat akan dikau atas tipu syaitan dan perdayanya, perdaya oleh syaitan. Kalau kita tengok tipu daya syaitan, tipu syaitan dan perdayanya, perdaya oleh syaitan. Ini sambungan ilmu yang memberi manfaat yang dijatuhkan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya, kitab Bidayatul Hidayah, yang mana Syekh Abdul Samad Al-Falimbani mendatangkan perkataan Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah berkaitan dengan ilmu yang memberi manfaat ni. Kali yang kedua lah ni. Ni kali yang kedua. Kali yang pertama dahulunya di muqaddimah pendahuluan membicarakan berkaitan dengan ilmu. Ini kali yang kedua Syekh Abdul Samad Al-Falimbani mendatangkan perkataan Imam Ghazali rahimahullah berkaitan dengan ilmu yang memberi manfaat. Yang mana ilmu ni memberi manfaat belaka, terutama sekali ilmu agama. Ilmu yang tidak memberi manfaat, bahkan dilarang kita mempelajari ilmu sihir, ilmu nujum, itu hak tidak memberi manfaat, serta kita dilarang mempelajari. Kita bicara di sini ilmu agama. Ilmu dunia pun memberi manfaat sama telah dengan ilmu agama. Tapi ilmu agama ni memberi manfaat pun dikena ada dia punya susunan ilmu, kena jaga molek. Kemudian darajah, darajah kedudukan ilmu kena jaga molek. Susunan ilmu satu, kemudian darajah ilmu tu sendiri, darajah kedudukan ilmu. Hak kitanya darjah satu, darjah dua. Darajah dia mana kedudukan ilmu ni. Ilmu kedudukan darjah satu, ilmu kedudukan darjah dua. Cuma bezalah sekarang dengan dahulu. Kalau dahulu darjah sungguh. Kalau orang sekolah zaman dahulu memang darjah sungguh.
Selagi tak lulus darjah 1, takkan naik darjah 2 walaupun bertahun-tahun. Walaupun bertahun-tahun. Umur bertambah tua. Tapi tak naik darjah. Sebab apa? Sebab tak lulus darjah dia duduk tu. Ni baru darjah sungguh. Adapun darjah sekolah sekarang, baca tak pandai, naik darjah, siapa darjah 5, siapa darjah 6. Membaca pun tak pandai. Ni hak darjah sekolah sekarang. Pada waktu tu dah. Dulu kan. Dulu darjah sungguh. Kan? Waktu tu kita lah. Kan Haji? Bukan dulu kita dah. Selagi tak lulus periksa 1 darjah, tak boleh naik. Tua dah. Dah. Sebab apa tak naik darjah? Nak naik darjah ni kena lulus lah darjah yang dia duduk tu. Lulus situ naik darjah tinggi sikit. Lulus pula naik darjah tinggi sikit. Ni kalau darjah dulu. Sekarang tak kira. Benak macam mana pun tak reti membaca, tak reti mengira. Darjah 5, darjah 6. Naik sekolah menengah. Darjah naik cikgu dah. Dah memang lah. Kalau ni jahannam membaca tak boleh, mengira tak boleh. Itu darjah ilmu. Susunan ilmu kena jaga ni kita Edatus Saliki ni. Dahulu sudah membicarakan berkaitan dengan ilmu fardu ainnya hak mana, fardu ain tauhidnya qada mana, fardu ain fiqhnya qada mana, fardu ain tasawufnya qada mana. Ada ni. Kita belajar ilmu fardu kifayah, ilmu fardu kifayah. Tapi kalau ilmu fardu ain kita tak belajar, tak ada manfaat ilmu fardu kifayah. Walaupun pakar dalam bidang ekonomi contohnya, ilmu fardu kifayah. Tapi bicara akidah tak ke mana. Bicara bab hukum hakam ibadah tak ke mana. Ada ni. Pakar. Ni kadang-kadang TV radio ni dia orang tu kepakaran dalam bidang ekonomi. Kenapa kamu pergi serah pembicaraan berkaitan dengan ibadah? Saya pernah dengar. Pembicaraan berkaitan dengan hukum hakam puasa. Pada masa tu nak masuk Ramadan ke ataupun di tengah bulan Ramadan, begitulah. Diberi tajuk pembicaraan hukum hakam puasa dan ada pertanyaan berkaitan dengan hukum hakam puasa. Rebah. Tapi tak sedar dia rebah. Dia jawab je. Dia jawab je. Siapa masa nak melakukan ibadah korban, nak masuk ayat haji ni, diberi tajuk bicara bab korban. Huru-hara sekali. Mana hak dia bicara tu memang tak betul. Tapi dia tu orang yang pakar bidang, contoh ni, pakar bidang tertentu, bidang ekonomi Islam. Ni. Pandai ni. Tu kadang-kadang tinggi ilmu fardu kifayah, ilmu fardu ain tak lulus. Terutama sekali ilmu pegangan. Itu tidak beri manfaat. Tidak memberi manfaat. Jadi nak dapat ilmu manfaat ni kena susun molek. Susunan ilmu kena jaga, darajah ilmu kena jaga. Yang terdahulunya ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah takutmu akan Allah. Dengan ilmu pegangan, mengenal Allah, mengenal Rasul, akan menambahkan takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu bicara berkaitan dengan perkara gaib. Bicara berkaitan dengan barzah. Bicara berkaitan dengan syurga dan neraka. Bicara barzah, bicara mahsyar. Macam mana dia ni seksaan barzah, macam mana huru-haranya mahsyar, macam mana seksaannya neraka. Ini ilmu-ilmu yang menambah takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang membicarakan bab pegangan. Ilmu yang menambahkan pada pelihatan mata hatimu dengan aib dirimu. Kekurangan kesalahan dirimu. Dirimu ni bukan diri orang lain. Ilmu yang berkait dengan aib diri ni ilmu fardu ain lah. Kita belajar-belajar, tahulah pegangan kita salah, tu aib diri. Tahulah bahawa semayang kita tak betul, itu aib diri.
Tahulah bahawa hati kita ni bersifat dengan sifat yang mazmumah. Tu aib diri. Ini ilmu yang memberi manfaat. Bukan ilmu yang mereka. Engkau macam mana? Mereka fasik. Mereka zalim. Mereka fasik, mereka zalim. Dah diri sendiri macam mana? Diri sendiri ilmu fardhu ain pun tak belajar. Ilmu fardhu ain tauhid tak belajar. Ilmu fardhu ain fiqh tak belajar. Ilmu fardhu ain tasawuf tak belajar. Itu bapak fasik. Berdaba-daba fasiknya. Sebab apa? Jahil fardhu ain tauhid dosa besar. Jahil fardhu ain fiqh dosa besar. Jahil fardhu ain tasawuf dosa besar. Akidah tak betul dosa besar lain pula. Sembahyang tak betul dosa besar lain pula. Bersifat hati dengan sifat mazmumah dosa besar lain pula. Tu kata bapak fasik, double fasik. Tapi yang fasik yang zalimnya mereka. Di sendiri tak ada. Ni. Kita belajar ni nak tahu keaiban, kesalahan, kekurangan dalam diri kita, dalam agama kita. Kemudian kita pun tahu dah aib di kekurangan di tahu dah kesalahan. Kita tengok pula macam mana aib, kesalahan, kekurangan yang ada pada mereka yang dia bertanggungjawab kita pula. Suami ke isterinya macam mana? Kalau mak ayah anaknya macam mana? Ni. Pandai ni. Ilmu yang mana kita nak pelihara diri kita, nak pelihara keluarga kita daripada api neraka. Ilmu nak mempelihara diri dan keluarga kita daripada api neraka. Jadi nak pelihara diri api neraka ni kena tahulah apa keaiban diri, kesalahan diri, kekurangan diri. Terutama sekali nak bab pegangan lah, terutama sekalinya. Jadi bab pegangan ni pula masing-masing. Isteri berpegang macam mana? Tu dalaman. Anak kita faham pegangannya macam mana? Tu dalaman. Jadi kita kena periksa lah. Kita kena cakap, nak tengok setara mana pemahaman isteri kita dalam bab pegangan. Setara mana pemahaman anak kita dalam bab pegangan. Takut ada aib, ada kesalahan dalam bab pegangan. Mereka yang bertanggungjawab kita tu. Ini semua mari daripada ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang mana menambah pengetahuan dalam beribadah kepada Allah. Ya, kita semayang, kita berjemaah. Ilmu yang menambah pengetahuan kita berkaitan dengan beribadah kepada Allah. Semayang yang sempurna syarat rukunya macam mana? Yang sempurna syarat berjemaahnya macam mana? Ni. Jadi orang-orang kita duk belajar fardhu ain tauhid, fardhu ain fiqh, fardhu ain tasawuf tu ilmu yang beri manfaat lah. Tapi kena letaklah pulaknya. Untuk tahap umumnya macam mana? Tauhid mana hak tahap umum yang beri manfaat? Pada ni. Ada kitab-kitab tauhid yang pembicaraan di dalam-dalam. Atau kalau beri kepada hak baru nak kenal fardu ain, tak boleh manfaat. Ada ni. Tapi terkadang adalah juga diadakan pembacaan kitab-kitab tauhid agak tinggi sikit. Tu bermanfaat bagi orang yang selesai fardu ain. Kalau baru kau dengar tak tahu apa satulah. Sebab apa? Pembicaraannya dalam. Saya pernah dengar di masjid Pulau Ketang ni. Pernah dengar sekali. Dengar di mana dia ingat dah. Kemari sini ke gitu lah. Bicara ni amrun iktibari, ikhtirai, intizai. Wah, kata kelah masjid Pulau Ketang. Amrun iktibari intizai, ikhtirai. Kata siapa ni dia ajar? Orang depan tak bingung lagi kadang-kadang. Amrun iktibari. Intizai, ikhtirai. Cuma kadang-kadang kita orang ngaji ni bunyi istilah ilmu tu hebat-hebat. Sedap hari ni bunyi sedap. Dah reti tak apa dia amrun iktibari? Tak tahu pun.
Lepas tu pembahagian kepada intizar ikhtira'i itu, oh lagi gelak gambar. Tapi bunyi standard. Bunyi standard lah. Lama ni duk wujud kidang bakok. Wujud kidang bakok. Tu je. Ni bunyi. Oh kelas. Tapi ni cerita lama dah ni. Cerita lama dah ni. Jadi saya mari buat benda tak masa tu. Itulah ada urusan. Ada urusan tak ingat dah. Maghrib rasanya ke subuh gitulah. Oh kata, dia bicara hak seumpama tu. Oh ngaji pondok pun dah luluh ni nak pembicaraan ni. Kadang-kadang mengaji betul mengajilah. Tak berperut mana pun kadang-kadang. Sebab apa? Oh tu bicara dalam tu. Tapi macam mana boleh? Ni kadang-kadang, yelah kita orang mengajar ni nak sebut kat standard-standard. Biar orang kata, ni kelas ni ustaz ni tak pernah lagi ustaz mari mengajar bab amrul iktibari ni. Oh ni memang kelas ni. Biasanya hak menonjol seumpama tu dak kelas mana sebenarnya. Tapi kadang-kadang yang mengajar pun ada tujuan lain, yang tukar dengar pun boleh tumpang tinggi, tak erti pun. Mana tapi kadang-kadang hak kita tahu ni harga tinggi sikit. Adalah juga. Tapi nak atur tu. Mengaji kitab fiqh, kitab apa nak mengajinya? Nak mengaji bab muamalah, kena mengaji bab muamalah. Tapi tak salah detail perhalusi di tempat yang bab ibadah pun tak lepas. Bab ibadah pun tak lepas. Sama juga dengan bicara ilmu tasawuf. Ambillah tasawuf fardu ain. Tak no, tasawuf haqiqah no. Tasawuf tinggi-tinggi. Mana ni? Orang yang beri ilmu-ilmu tasawuf yang tinggi kepada orang yang syariatnya tak lepas, dia buat bandingan seperti orang letak kalung ke tengkok babi. Ni pembandingan dalam kitab Haqiqah. Dan kitab Hikam Syarah Ta'qub Ulama ni ada. Letak kalung di tengkok babi. Dia buat bandingan je lah. Mana syariat atau ke mana hala duk cerita berhakikat tinggi-tinggi. Umpama letak kalung di tengkok babi. Hak ni yang akan membinasakan jikalau datangkan ilmu-ilmu hikmah kepada yang bukan ahli, maka membinasa kamu akannya. Sebab apa? Dia rasa macam dia makom tinggi dah. Tu dia cerita bab maqam fana'ul fana', maqam baqa', syuhudul wahdah fil kasrah, syuhudul kasrah fil wahdah. Hak dengar tu bengong je. Tapi, hebat ni punya hari ni. Maqam tinggi-tinggi ni. Kita tak dengar. Dah hak beri, itu mursyid ke tak? Kalau mursyid dia tahulah nak beri ke siapa. Dia beri pada orang awam ramah gitu. Tahulah. Dia tidak mursyid. Dia bukan guru yang sebenar. Pada ni. Beri ilmu-ilmu yang tasawuf haqiqah yang tinggi kepada orang awam syariah atau mana hala. Kalau biasa tu buat perumpamaan ke, dia beri budak ni baru lahir makan sup. Sup ni sedap, memang sedap sup. Lepas tu kita suap ke baby baru lahir. Suap lah. Sedap ni kan. Mengangalah kawan tu. Sebab apa? Tu budak baru lahir. Kan sup ni sedap. Sedaplah bagi orang yang tua dah. Ilmu haqiqah ni memanglah orang-orang hak mengaji tinggi dah, hak syariat lah pada ain lepas dah, memanglah nak ngaji juga. Tapi orang hak tahap orang tua lah. Bukan tahap bayi nak minum, nak makan sup. Ni buat pembandingan. Ni banyak lah ni pasal ni. Mana ni? Jadi ilmu kena letak. Tauhid hak mana, fiqh hak mana, tasawuf hak mana. Di sini kalau letak tu tak kena tempat dah, tahu dah. Yang beri itu yang tidak mursyid. Badan ni. Tambahan pula kalau tidak mursyid dalam bab pegangan, tidak mursyid dalam bab ilmu tasawuf ni, boleh merosakkan termasuk merosakkan pegangan. Ni kata kena cermat. Kena cermat lah. Macam sebut minggu lepas lah. Kita sama-sama nak cermat lah. Orang belajar kena cermat. Orang tukar dipu kena cermat. Kena beralu, kena selidik. Kena beralu, kena selidik. Latar belakangnya macam mana. Sebab apa? Sebab kita kesemuanya akan ke mahsyar.
Dia bab ceramah. Bab ilmu. Sebab nak jaga diri daripada khutabaul fitnah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ni. Khutabaul fitnah, tukang ceramah agama yang mencelarukan agama. Khutabaul fitnah, penceramah khatib. Penceramah yang mencelarukan agama. Wa imma dalam bab pegangan, wa imma dalam bab ibadah fiqhnya, wa imma dalam bab pembicaraan tasawuf. Penceramah ramai, tapi pegangannya macam mana? Pemahaman akidahnya macam mana? Kan dulu kan mula-mula timbul qawi tu kan. Penceramah hebat. Jadi masa tu takutlah orang ni. Sebab tak tahu ni macam mana qawi ni. Takut sungguh masa tu. Kalau kau takut sangat masa tu, beli gapa-gapa, plastik itu buang pakai sabun tangan. Ni plastik kan, kalau kita beli roti ada plastik. Maknanya buka plastik pakai sabun tangan. Mana tinggal isi lah pada roti ada plastik lah. Kita buang plastik tinggal isi. Mana anak-anak pegang isi, jangan pegang plastik. Sebab apa? Takut ada virus di plastik ni. Takut. Ni mula-mula timbul pula timbul khabar-khabar angin ke betul tak tahulah. Kenapa berlakunya penyebaran virus ni? Kerana pegang ni tempat minyak ni. Tempat minyak ni. Apa betul? Tempat minyak tu. Kan bubur sendiri kan. Orang sebelum tu pegang ada penyakit. Ditinggal virus itu kita pula pegang. Masa tu boleh tengok ada orang yang pegang dengan sarung tangan, ada orang yang lepas pegang tu pergi basuh tangan dulu. Apa dah ni? Jadi takut. Apabila takut kok timbullah penceramah yang jahil. Dia apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala kerana takut kepada makhluk yang tidak memberi berkah. Syirik dia apa? Mana ni? Ni sah jahil akidah. Memang jahil. Jahil sangat. Memang jahil. Tapi kan dia penceramah khutabaul fitnah. Penceramah yang mencelarukan agama. Jadi seolah-olahnya perasaan takut pada makhluk ni baru timbul beberapa kali. Lepas mai COVID baru timbul perasaan takut pada makhluk. Dah? Ular, kala, jengking takut dah. Tak takut lama ke ni? Dah tu bukan makhluk belaka tu. Kejumpa harimau berani. Harimau dia kata makhluk lain. Sebab makhluk lain apa? Harimau ke, virus ke, makhluk tak bekas. Itu pegangan kita. Takut tu naluri hati. Pada ni. Atau ikhtiari, bukan ikhtiari. Tak ada kena-mengena pun dengan hukum. Ini bubur syirik. Yang lepas molek ni ambil pengajaran. Penceramah ni. Dijemput ke sana, dijemput ke sini. Mari daripada luar, daripada Terengganu. Penceramah di Terengganu. Ajar-ajar takut kepada COVID syirik. Orang terima ke ajaran dia. Mana kalau orang ada situ tu, orang yang tak jahil, yang pendengarnya, tanya selalu syiriknya kat mana? Tengok kita takut ke makhluk ni. Tengok orang jahat, kita takut. Cuba tanya orang perempuan. Orang perempuan tak sama sekali ni. Duduk rumah seorang, takut. Apa takut? Nanti kan suami tak balik lagi ni. Takut ke siapa? Takut orang jahat. Orang jahat tu makhluk tak boleh bekas. Ada ni. Besok menakutnya orang perempuan lah. Sungguh perempuan ni. Kalau jadi penakut, suami dia tidur hadap ke sebelah sana, dia hadap ke sebelah sini. Takut mari sebelah sini. Ada orang perempuan seumpama tu. Takut ke apa tu? Takut ke makhluk. Jadi ingat ke takut ke makhluk ni baru timbul lepas mari COVID bang kali. Ni pengajaran molek ni bab pegangan ni. Siapa jahil gitu lalu.
Kita jaga kita. Allah syirik. Ni cerita dalam audio Kita jaga kita. Mana dia panggil kalimah yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kita jaga kita? Allah jaga kita. Kita tak boleh bekas. Makhluk tak boleh bagi manfaat. Macam mana kita nak jaga kita? Allah jaga kita. Kita jaga kita tu kalam yang mensyirikkan Allah. Perkataan yang mensyirikkan Allah. Ni persyamahan ni dah radio. Hak ceramah keluar ni dengar juga. Kita jaga kita tu kalam yang mensyirikkan Allah. Apa benda lah. Jadi karut begitu lalu. Dah kata kita sebagai penjaga. Tak kita nak isi borang kan? Ada tak itu ni? Penjaga. Siapa penjaga? Ibu bapa lah penjaga tau. Ibu bapa ni boleh jaga anak-anak? Boleh bekas? Ada penjaga. Ada ni. Jadi kalau kita jaga kita tu salah kot. Tak ada lah orang kerja jaga. Tak ada kerja jaga. Tak disebut kerja jaga. Jaga kerja apa? Jaga keselamatan. Kamu makhluk tak bekas. Nak jaga apa? Tak ada. Jaga tak ada. Nak kan jaga kan? Jaga sekolah. Jaga keselamatan harta benda sekolah. Jagalah. Jaga. Dia boleh jaga ke? Dia boleh bekas? Ni kata pelik. Jahil pelik. Jahil pelik. Kan gitulah kita nak pergi ke mana-mana pesan. Abang, kakak jaga adik molek tengok dia pesan. Supaya abang supaya kakak tu jaga adik molek. Boleh bekas ke? Dah nak jaga adik sama lah kita jaga kita. Tu itu usaha. Ni bubuh dia kata kalam yang mensyirikkan Allah. Perkataan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang jaga kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tak boleh bagi manfaat. Takut hanyalah takut akan Allah. Kerana makhluk tak boleh bagi mudarat. Betul lah. An-Nafi' Ad-Dar asma' Allah. Nama Allah. An-Nafi' Tuhan yang bersifat kudrah yang bagi manfaat. Ad-Dar Tuhan yang bersifat kudrah yang bagi mudarat. Itu hakiki. Itu hakiki. Asbab ni. Asbab bicara asbab. Hakiki bicara hakiki. Itu contoh. Kenapa jadi seumpama tu? Sebab orang yang berceramah tu sendiri tidak ada di dia ilmu yang memberi manfaat. Tidak ada di dia ilmu yang memberi manfaat. Adalah ilmu ceramah tu. Ilmu ceramah tu bolehlah ambil satu ayat, ambil satu hadis, dia pun kupas-kupas dengan akal dia, cukup masa dia pun wallahu alam. Sudahlah. Sebab apa? Sebab sebagai sumber pendapatan kehidupan. Ni pun orang belaka lah ni. Memang kita berpegang yang bermanfaat hanyalah Allah. Yang bagi mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita bagi manfaat. Itu asbab dipanggil. Hak dalam hadis Muslim tu. Hadis sahih Muslim Nabi SAW bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Nabi kata, sesiapa di kalangan kamu yang mampu memberi manfaat akan saudaranya, maka dah ia lakukan. Nabi kata, siapa yang ada kamu yang mampu memberi manfaat, tolong saudara, tolong bagi manfaat. Tapi an-nafi' yang hakikinya siapa? Yang memberi manfaat yang hakikinya Allah Ta'ala. Tapi Nabi kata sesiapa yang berkemampuan an yanfa'a akhahu, beri manfaat akan saudaranya. Itu asbab. Nabi kata fala yaf'al, lakukan. Itu kata kita nak belajar kena beralih molek. Orang nak panggil orang ajar kena cermat molek. Nak bicara tauhid, nak bicara fiqh, nak bicara tasawuf, kena pastikan guru yang betul-betul belajar. Macam saya sebut minggu lepas tu lah.
Tak belajar kitab kosong, Hidayatus Salikin boleh dibaca. Tak ada. Tauliyah pula, bukan tauliyah macam saya tauliyah kecil je. Saya tauliyah kecil je. Di Masjid Pulau Ketang ni daerah mana? Kota Terengganu, Kuala Negeri. Kota Terengganu. Pulau Ketang, Kota Terengganu. Bukan Kuala Negeri. Dah bukan Bukit Tunggal sini. Dong Bukit Tunggal. Kota Terengganu lagi. Mana masjid Pulau Ketang ni berapa tak berang pejabat agama Kuala Terengganu bukan Kuala Negeri. Boleh ngajar lagi saya sini. Bukan saya tauliyah hanya daerah Kuala Terengganu. Daerah sahaja. Orang yang mengajar tak kosong ni tauliyahnya satu negeri Terengganu. Hak kata kitab kosong ni tauliyahnya satu negeri. Saya tauliyahnya satu daerah sahaja. Kan Terengganu 7-8 daerah kan? Satu daerah aja. Nak pergi ke Marang ke, nak pergi Kuala Neruh ke, tak boleh dah. Lakoh kawasan. Ada ni. Hanya tauliyah daerah Kuala Terengganu. Yang mengajar kitab kosong yang tak berguru ni, tauliyahnya satu negeri. Bayangkan. Hak mengajar bab pegang terpesongnya, berpegang kena rasa, kena ingat, kena hadir. Tidak berpegang, tidak berimam, tidak mentauhidkan Allah, tercabut pegangan, tercabut imam, ajar salah seumpama ni. Tauliyah pun sama juga, satu negeri. Saya tauliyah hanya satu daerah sahaja, Kuala Terengganu sahaja. Itulah. Yang beri tauliyah tu pula macam mana? Beri tauliyah mengajar kepada orang yang tidak belajar. Masyar. Tu je lah. Jawapannya masyar. Orang yang berilmu sungguh boleh buka pondok, boleh mengajar kitab Arab, permohonan tauliyah, pak sudah tak panggil-panggil pun lagi. Tak panggil pun laginya. Buka pondok boleh mengajar kitab Arab. Bukan kata nak temuduga, panggil belum lagi. Payahnya. Tapi orang yang belajarnya tidak, boleh tauliyah satu negeri. Ni dia ingat kecil. Ini dia ingat ke urusan pejabat, dia ingat. Urusan pejabat saja. Tak, urusan mahsyar. Urusan mahsyar. Bukan hanya urusan pejabat setakat boleh gaji tiap-tiap bulan. Tak, urusan mahsyar. Sebab apa bagi tauliyah mengajar agama. Sampai bila tauliyah ni? Sampai ke sudah lah. Sampai ke mati tukang mengajar tu. Yelah, adalah tarikh mati dia 3 tahun ke 5 tahun. Tapi sambung je, bukan temuduga baru. Gitu je lah. Jadi sekarang ni kita kata nak panggil orang mengajar, tanya dia ada tauliyah ke tak. Sebab kita nak pastikan dia mengajar tu berkelayakan. Tak boleh nak kata kau. Tak nak kata kau. Kita panggil orang-orang yang mengaji lama, mengajar tauhid perkata tasawuf, kena tauliyah dia tak ada. Tak ada tauliyah dia. Hak main mengajar salah, cuba tengok. Saya dapat kebenaran, saya dah tauliyah satu negeri, gagah tu kan. Kan kita ni kan diperingatkan, nak panggil mengajar, pastikan dia bertauliah. Sebab nak pastikan dia ni berkelayakan mengajar. Cerita gitulah atas-ketahnya. Kata-kata ceritanya gitulah. Tapi betul ke tak? Kita nak pastikan seseorang tu betul-betul berkelayakan mengajar, bergantung bertauliah. Sepatutnya gitulah. Sepatutnya penemuduga ni pastikan betul-betul nak bagi tauliah ni. Orang yang berkelayakan. Tapi wallahualam lah. Kitab kosong, tak mengaji tak apa. Hidayatus Salikin pun kosong. Mengajar molek-molek ada. Tapi baca je kitabnya. Hurayang pergi pada wa'amal jemaah. Gitulah. Hurayang dia. Kitab tidak peduli pun. Sebab apa? Nak urah tak pandai. Urah kok. Bagaimana sekarang ni? Masuk longkang. Masuk pari. Gitu lah sekarang ni. Tapi kalau tak dengar tu hak jenis hangguk. Ya hangguk je. Kata-kata kena beringat. Nak belajar kena beringat. Nak jepuk kena beringat. Ada tauliyah sekalipun kena beringat. Sepatutnya kita bergantung kepada tauliyah sepatutnya.
Ada tauliah kita pun lega. Patutnya gitulah. Tiba-tiba orang yang mengaji lama boleh ke pondok, tauliah pun tak ada. Dia kata buat permohonan ke tak? Atau dah permohonan. Lepas tu gitulah. Tunggu panggil. Pas tahun, tak panggil. Payuh. Orang yang tak mengaji, malam-malam ada boleh tauliah satu negeri. Allah lah. Akhir zaman. Memang ada lah. Ha? Memanglah. Besar lah. Saya pun nak cerita dah sedap. Tauliah satu daerah aja. Lepas tu saya ngajar di Masjid Al-Kata Besar, takat dia orang lagi kan kalau kau tahu. Lepas tu tak oyak tau. Beritahu dalam kuliah kau, tauliah hanya satu daerah. Dia ngajar Masjid Al-Kata Besar tu, Kuala Negara tu. Mari cah dia orang, mari takat dia orang. Salah cerita tau. Tauliah tu daerah sungguh. Mana cerita tauliah satu daerah nak kena takat dia orang apa kali. Mana nak ceritanya hak sekarang. Orang hak mengajar pondok boleh mengajar kitab Arab apa semua pasal dah tak panggil lagi dah senyap gitu je. Tak ada panggil-panggil pun nak temu luga nak apa. Aduh lah. Ilmu-ilmu pegangan tu kena amati molek. Bicara bab tasawuf tinggi-tinggi hakikah tu kena amati molek. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan guru tu guru yang berguru, guru yang mursyid. Bukan hanya membaca sendiri. Sebab kita nak dapat ilmu yang bermanfaat pada diri agama kita. Bukan kita mari ni kerana kita ada masa kosong, kita nak tadah telinga. Bukan. Bukan. Kita mari nak dapat ilmu yang bermanfaat pada agama diri kita dan agama keluarga kita. Maknanya kalau tak, kita baik duduk rumah. Hari-hari minggu duduk rumah boleh buat kerja rumah. Boleh rumah. Kita mari belajar nak dapat ilmu bermanfaat. Kena pastikan boleh lah. Ilmu yang mana yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memperlihatkan ia ilmu akan dikau atas tipu syaitan dan perdayanya syaitan. Yalah kita belajar mafadhu ain, kita tahulah hak sebenarnya macam mana, hak salahnya macam mana. Kalau kita buat satu-satu amalan yang salah, kita sudah masuk dalam perdaya syaitan. Tapi kita nak tahu mana perdaya syaitan, kena ada ilmu lah. Kena ada ilmu baru kita tahu perdaya syaitannya macam mana. Perdaya syaitannya semangat kita buat amal, semangat kita ngaji Quran. Contohnya semangat kita sembahyang sunat, berzikir, berselawat contohnya. Tapi hati serta dengan riak, ujud, takabur. Mana apa tu? Perdaya syaitan. Semangat buat amal sunat tu perdaya syaitan. Sebab apa? Ngaji Al-Quran serta riak. Tu ada tempat khaf dalam neraka. Hubul hazan. Satu wadi neraka yang disediakan untuk qurra' yang murai. Qurra' yang menunjuk-nunjuk dengan bacaan dia. Ni. Mana dalam neraka jahanam ada satu lembah yang suku. Untuk puak-puak qari yang membaca Al-Quran serta dengan riak. Pak Nabi minta supaya kita berdoa jauh daripada hubul hazan ni. Sebab apa? Sebab ni tempat untuk qurra' yang mura'in, qurra' yang menunjuk-nunjuk dengan bacaan Al-Quran ni. Nak jadi qurra' qari ni kena mengaji betul benar. Tapi berserta dengan riak. Mana apa? Qari yang ditipu oleh syaitan. Sebab syaitan terkadang dorong kepada kebajikan. Hak saya sebut minggu lepasnya, hak nak ambil dalam kitab ni Minhajul Abidin. Sebab dalam kitab Minhajul Abidin dia ada cerita berkaitan aik syaitan. Mana yang menegah kita ibadah ni dia antaranya syaitan. Aik yang menegah ni
ada yang menegur tu ni makna dunia yang menegur kita daripada ibadah, kemudian dunia menegur daripada ibadah, manusia yang menegur kita daripada ibadah, syaitan yang menegur kita daripada ibadah, yang keempatnya nafsu menegur kita daripada ibadah. Tapi dalam kitab Minhaj dicerita macam mana tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Satu perengkak. Tidak dapat perdaya, dia tukar atau pula hak syaitan hak tu lah, hak pangkat tu dia ada pangkat juga. Ada ni. Satu perengkak. Dok semayang ditipu oleh syaitan. Sebab di hati kita ni, tiap-tiap anak Adam ni Tuhan jadikan satunya, tiap-tiap anak Adam yang dilahirkan disertakan dengan satu malaikat, disertakan dengan satu syaitan. Malaikat hafazah, malaikat lain. Tiap-tiap anak Adam ada dua malaikat hafazah kan. Itu malaikat lain, malaikat hafazah tu. Ini hak malaikat mulhim, yang mana malaikat ni mencetuskan kebaikan. Kemudian ada satu syaitan namanya syaitan waswasun. Syaitan ni ya, yang goda kepada kejahatan. Ni. Tiap-tiap anak Adam. Bicara berkaitan dengan di Nabi SAW pun ada dijadikan satu syaitan. Tapi syaitan ni tak ada peranan apa pun. Sebab apa? Sebab Nabi terpelihara. Tapi ada. Sehingga ada setengah ulama menyatakan bahawa ini bukan pandangan muktamad lah. Dia kata syaitan Tuhan jadikan di Nabi ni satu-satunya syaitan yang masuk Islam. Tapi ini pandangan ta'if. Sebab syaitan kafir belaka. Tak ada orang Islam. Tapi ada pandangan ta'if. Dia kata seumpama tu. Mana tiap-tiap anak Adam ada satu malaikat mulhim, ada satu syaitan waswasun. Kan? Sebab tu kan orang-orang yang berat-berat itu timbul di hati dia, kena berubah ni, takkanlah selama-lamanya tak semayang, takkanlah selama-lamanya tak puasa, mati nanti nak pergi ke mana. Contoh dari mana tu? Tu cetusan malaikat mulhim. Tapi dia tak peduli. Muda lagi kan, jolly dulu. Tu hak sebati dengan dia lah tu. Apa dia? Syaitan dan nafsu dia sendiri. Pandai ni. Cuba tanya orang-orang hak insaf kemudian. Timbul nak berubah ni kemudian sangat dah. Dah timbul semua dia kata. Tapi dah nafsu. Hak syaitan tu tak ada hak dia hak dia ada pada kejahatan. Nafsu sebati dah dengan kejahatan. Jadi hak mari cetusan dia mai duk mikir, tak jadi hidup gini ni. Tengok kawan pula ada hak meninggal, tiba-tiba meninggal aksiden, kena seumpama ni. Maknanya dia insaf tu alhamdulillah kemudian. Tapi cetusan untuk kembali kepada taat tu memang ada sama. Ada sama. Itu dia panggil cetusan daripada malaikat mulhim. Jadi berlawan dua ni. Malaikat mulhim cetus kebaikan, syaitan waswasun setuh kejahatan. Pada ni. Dok semayang ni, marilah cetusan nak semayang. Hak syaitan ni, tunggu dulu, tua-tua baru semayang. Lama-lama kuat hak malaikat mulhim. Mati bila masa. Nak tunggu dulu macam mana. Jadi kuat hak cetusan supaya segera semayang ni. Maka semayanglah. Semayanglah jadinya. Sebab apa? Mari cetusan di hati ni. Sebab apa? Mati bila masa, nak tunggu tua baru nak semayang. Tentu kita panjang umur ke kita ni. Ni. Semayanglah. Hak syaitan ni pula. Semayanglah, belajar tak payah. Payah apa semayang? Kau belajar malu. Pada ni. Marilah cetusan hak malaikat mulhim ni. Belajar wajib. Semayang macam kau tak belajar. Wajib kena belajar. Maka jadilah belajar. Dia pun backup pula.
Orang su belajar bab fardu ain tauhid, pekot tasawuf, dia kau ceramah gitu je. Boleh ke syaitan juga. Ada ni. Dah tahu dah kita nak semayang ni kena ada ilmu. Nak semayang ni bukan ilmu pekoh je, ilmu akidah kena ada. Nak sah semayang kita ilmu akidah dengan ilmu pekoh, bukan ilmu pekoh saja. Ilmu pekoh bab semayang lah. Bukan ilmu pekoh saja. Tiba-tiba nak belajar, bukan hanya semayang, mari masjid, mari surah, kena belajar. Dah belajar ilmu apa? Ilmu tauhid fardu ain? Tidak. Ilmu fiqh fardu ain? Tidak. Ilmu tasawuf fardu ain? Tidak. Dah kamu dengar apa? Ceramah. Boleh ke syaitan? Belajar molek ikut susunan, dia pun belajar. Ni cetusan belaka ni. Lepas tu tak sama. Mana? Pandangan seseorang memang tak sama. Sebab mari daripada dalam tu. Mari daripada dalam tu. Mari daripada menang malaikat mulhim. Ataupun menang syaitan yang bernama waswasu. Tak ada ni. Jadi pandangan ni mari dari dalam lah ke. Ada orang berpandangan, kena belajar hak fardu ain dulu. Hak ni pula, fardu ain saja ni. Begitu dia main. Belajar dah comel dah semayang, akidah betul, fiqh betul. Oh, tak ada orang lain dah semayang comel. Munglah seorang semayang comel. Tu syaitan yang bernama waswasun. Nak cetuskan riak pula. Ada ni. Kita pun ibadah sunat kita perbanyakkan di rumah. Ibadah fardu saja di masjid. Timbul pula kamu ni orang boleh, tak ada ibadah, tak ada riak. Timbul ujuk pula. Ni seperengkat. Dia tengah ada kita minhaj. Ada ni. Tu ni. Mana? Satu peringkat. Hak tak ada ilmu tu, hak tu balik awal tu, hak tu makanan dia dah. Orang beramal tanpa ilmu disebut dalam kitab. Dia kata orang ni menjadi bahan gelak ketawa syaitan. Dia qiyamulai ke tanpa ilmu menjadi bahan gelak ketawa syaitan. Apa-apa ibadah sunat yang dilakukan menjadi bahan gelak ketawa syaitan. Ada ni. Diumpamakan seumpama bola, ikut syaitan nak tolak ke mana? Ikut syaitan nak sepak ke mana? Ilmu tak ada. Ada ilmu pula, tipu daya pula dengan cara berbeza kepada orang yang berilmu. Tapi kawan-kawan orang ilmu ni ada ke ilmu mempertahankan diri. Dia bertipu dari syaitan. Tapi kalau ada ilmu mempertahankan diri, sombong, rebah juga. Tapi kalau ilmu mempertahankan diri tak ada, memang gomoh di syaitan. Gelek di syaitan. Getek di syaitan lah jawapan dia. Gelek, getek di syaitan lah. Dia ilmu nak mempertahankan diri tak ada. Tapi kalau ada ilmu mempertahankan diri, hanging dia. Berani dia begitu, begini ke dia. Akhirnya kena juga. Orang tak berani nak pukul ke depan, dipukul ke belakang. Ini buat bandingan lah. Ada ni. Kita ni kita tepat bahaya. Memang kita ada ilmu mempertahankan diri, tapi sombong. Orang ni memang tahu dah dia ni orang hebat. Adakah dia akan serang pukul cara berhadapan? Tak berani dia pun. Sebab ni orang-orang ni hebat ni. Ilmu mempertahankan diri. Kena juga dia pukul ke belakang. Tapi kalaulah kosong, tak ada ilmu mempertahankan diri, bully dia orang lah. Bully tak ada bully. Sekarang ni kan, kisah bully kan. Kisah bully tu. Kena-kena, kita ni lama dah kena bully di syaitan. Bully di syaitan lah. Ikut dia nak gelek lah kita ni. Kalau tak ada ilmu mempertahankan diri. Ilmu agama ni. Tapi tadilah ada ilmu mempertahankan diri. Jangan sombong. Tetap kita. A'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke orang yang berilmu tak payah baca ta'awuz. Orang yang berilmu tak payah baca a'udzubillah. Ta'awuz tak payah. Kenapa saya nak baca a'udzubillah? Soal ilmu banyak. Dah, a'udzubillah. Minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Ada ni. Maknanya ada ilmu. Ada macam mana syaitan nak perdaya orang yang berilmu. Ada ni. Ini semua pembicaraan kitab minat dia comel.
Hak bicara bab macam mana tipu daya syaitan. Terkadang syaitan menipu daya atas rupa kebajikan. Saya ada bawa kitab Minhaj ni, cuma tak ada nak baca pagi ni. InsyaAllah kita baca minggu depan. Hak berkaitan dengan hak Imam Ghazali hikayatkan daripada Syekh Abu Bakar Al-Warraq, guru pada Imam Ghazali. Hak berkaitan dengan syaitan terkadang menyeru kepada kebajikan. Tapi bukan kebajikan yang sebenar. Macam mana perdaya syaitan atas rupa kebajikan. Hak syaitan goda kepada kejahatan, hak tu terang-terang lah. Makna apa tu? Ikut godaan syaitan. Semayangnya tidak, puasanya tidak, belajar fardu ainnya tidak. Tu jelas lah. Hak diperdaya oleh syaitan. Sebab apa? Itu kejahatan. Ni hak syaitan terkadang menyeru kepada kebajikan. Hanya rupa kebajikan, tapi hakikatnya bukan kebajikan. Itu tipu daya daripada syaitan. Bermula ilmu yang disebutkan Imam Ghazali dalam Bidayah Hidayah itu, iaitulah ilmu yang bermanfaat, seperti yang hamba Syekh Abdul Samad Al-Falimbani terjemahkan ilmunya itu di dalam kitab ini, kitab Hidayatus Sadiqin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.